Pada bulan Mei 2021, graf jumlah kes harian COVID-19 di Indonesia menunjukkan penurunan dengan jumlah kes hanya separuh jika dibandingkan dengan angka tertinggi yang dicatatkan pada bulan Februari 2021. Walaupun kawalan pergerakan masih dijalankan ketika ini, namun kehidupan harian penduduk dilihat semakin normal. 2 bulan selepas itu, iaitu pada hari ini, Indonesia dengan populasi keempat terbesar dunia benar-benar menjadi titik pusat kepada pandemik COVID-19 di Asia Tenggara dengan jumlah kes harian mencapai angka melebihi 20,000 sehari pada 24 Jun dan sehingga ke hari ini ianya meningkat secara drastik. Pada 8 Julai, jumlah kes harian dicatatkan ialah 38,391 dan kes kematian harian mencatat rekod melebihi 1,000 orang pada hari sebelumnya. Pihak berkuasa telah mengetatkan kawalan pergerakan di kawasan populasi tinggi di Kepulauan Jawa serta Kepulauan Bali yang sebelum ini dirancang untuk pembukaan semula bagi tujuan pelancongan. Hanya kira-kira 5% daripada 270 juta penduduk Indonesia yang telah mendapat vaksin lengkap dan krisis makin meruncing dengan varian Delta baru yang lebih ganas dan cepat menular. Lebih teruk lagi, menurut pakar, jumlah kanak-kanak yang dijangkiti adalah paling ramai, termasuk yang menyebabkan kematian sejak bermula pandemik ini. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana kes COVID-19 mengganas di Indonesia. Teruskan menonton. Statistik. Menurut WHO, bermula dari 3 Januari 2020 hingga 9 Julai 2021, sebanyak 2,455,912 kes dicatatkan di Indonesia dengan jumlah kematian ialah seramai 64,631 orang. Bermula bulan Julai, angka meningkat dengan mendadak melebihi 20,000 kes setiap hari dan telah mencapai 30,000 kes pada 6 Julai. Kadar kes positif harian ini meningkat 4 kali ganda kurang dari sebulan. Kes kematian harian sudah melebihi 1,000 orang, iaitu meningkat 6 kali ganda dari jumlah dicatatkan pada akhir Mei 2021. Namun begitu, lebih membimbangkan apabila kadar ujian saringan untuk COVID-19 di Indonesia adalah antara yang paling rendah. Jika ujian saringan dipertingkatkan sehingga kapasiti 400,000 hingga 500,000 sehari, kemungkinan jumlah kes harian boleh mencapai 100,000 sehari. Dari 28 Jun hingga 4 Julai 2021, sebanyak 11,872 kes melibatkan kanak-kanak, iaitu meningkat dari angka 7,329 pada minggu sebelumnya. Menurut pakar epidemiologi Indonesia, Diki Budiman, keadaan sekarang sangat teruk dan jumlah kes akan makin meningkat selepas ini. Bagaimana situasi kes COVID-19 di Indonesia sekarang? Menurut Menteri Penyelaras Hal Ehwal Maritim dan Pelaburan Indonesia, pihak pemerintah tidak menjangkakan kes COVID-19 di Indonesia akan meningkat drastik seperti ini dan dikuatiri boleh mencecah 40,000 kes sehari. Katil-katil hospital untuk pesakit COVID-19 merekodkan kapasiti penuh sebanyak 67% di seluruh Indonesia. Namun di Bandar Jakarta, kadar tersebut adalah melebihi 90%. Di Jakarta, kebanyakan hospital menghadapi masalah kekurangan katil, ubat-ubatan, bekalan oksigen dan alat bantuan pernafasan, ventilator. Para doktor juga perlu membuat keputusan kritikal untuk memilih pesakit yang mempunyai peluang untuk diselamatkan kerana bekalan oksigen yang tidak mencukupi. Ini menunjukkan sistem kesihatan yang semakin lumpuh sehinggakan di media sosial terdapat individu yang merayu untuk mendapatkan bekalan oksigen dan dimasukkan ke hospital. Terdapat kemah sementara yang didirikan di luar hospital dan bangunan yang diubah suai menjadi pusat rawatan bagi menampung jumlah pesakit yang ramai di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Disebabkan hospital yang tidak lagi dapat menerima pesakit baru, kaum keluarga pesakit terpaksa berebut mendapatkan silinder oksigen untuk pesakit di rumah, termasuk untuk mereka yang sedang tenat. Ramai pesakit yang meninggal di rumah kerana gagal mendapatkan rawatan dan peningkatan kematian turut menyebabkan 4 daripada 5 kawasan perkuburan khas untuk pesakit yang meninggal dunia akibat COVID-19 turut ditutup kerana sudah penuh. Kenapa kes COVID-19 di Indonesia menjadi sangat teruk? Kes harian naik secara mendadak selepas Hari Raya Aidilfitri yang disambut pada pertengahan bulan Mei 2021. Rakyat Indonesia telah berpusu-pusu pulang ke kampung walaupun terdapat larangan dalam melakukan perjalanan yang dibuat oleh pemerintah selain daripada kawasan awam yang juga sesak dengan ramai pengunjung. Pihak pemerintah menjangkakan kes akan meningkat, akan tetapi tidak menjangkakan angka kes akan menjadi sangat kritikal kerana jika dibandingkan pada tahun lepas, kes hanya meningkat 60 hingga 70% selepas perayaan. 72,000 katil untuk pesakit COVID-19 dan 7,500 katil unit rawatan rapi ICU turut ditambah sebagai persediaan pertambahan kes. Namun, kes tahun ini telah meningkat dengan drastik dengan sesetengah daerah di Indonesia kadar pertambahan kes melebihi 200%.
Oleh itu, banyak hospital tidak dapat lagi merawat pesakit yang terlalu ramai. Ini kerana ramai individu yang mengambil mudah akan langkah pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Faktor terbesar penyebaran virus yang sangat cepat ialah kemunculan varian baru yang dikenali sebagai Delta variant yang mula dikenal pasti dari India. Varian ini masih belum wujud pada tahun lepas. Pakar perubatan seluruh dunia juga bersetuju bahawa kewujudan mutasi virus ini sememangnya memberi impak kepada peningkatan kes global ketika ini. Pekerja dari luar juga telah pulang ke Indonesia selepas perayaan, ditambah dengan tempoh kuarantin yang singkat mengakibatkan penyebaran tidak terkawal. Menurut penyelaras operasi COVID-19 di Pertubuhan Perubatan Indonesia, varian Delta ini amat ganas sehingga antibodi pesakit yang telah dijangkiti virus sebelum ini masih tidak mampu memberi perlindungan sepenuhnya menentang varian Delta. Tambahan lagi, individu yang sudah divaksin juga boleh dijangkiti oleh varian Delta. Program pemvaksinan yang lambat. Hanya kira-kira 5% dari 270 juta penduduk Indonesia yang mendapat dos vaksin lengkap. Indonesia juga mendapatkan bekalan vaksin yang majoritinya dari China iaitu Sinovac dan dijangka memvaksinkan 180 juta penduduknya pada awal tahun 2022. Sehingga kini, sekitar 1,000 petugas kesihatan telah kehilangan nyawa sejak pandemik bermula, termasuk 401 doktor dan 14 daripadanya telah mendapatkan vaksin penuh. Pada bulan Jun 2021, lebih 300 petugas kesihatan yang telah divaksin di Jawa Tengah dijangkiti COVID-19 dan ada yang terpaksa mendapatkan rawatan di hospital kerana simptom yang teruk. Menurut laporan, Indonesia kini sedang meneliti untuk menggunakan suntikan tambahan kepada petugas kesihatan yang telah disuntik vaksin Sinovac. Data dari program pemvaksinan seluruh dunia menunjukkan Sinovac mampu mencegah dari simptom yang teruk dan kematian pesakit akibat COVID-19. Akan tetapi, masih belum mencukupi mengenai varian Delta ini. Bantuan dari negara jiran. 2 pesawat Angkatan Udara Republik Singapura RSAF telah berangkat ke Indonesia pada 9 Julai untuk menghantar kumpulan pertama bekalan perubatan dari Singapura kepada Indonesia. Bantuan termasuk silinder oksigen, alat pernafasan, alat perlindungan peribadi seperti pelitup muka, sarung tangan dan pakaian perlindungan diri. Australia pula menghantar 2.5 juta dos vaksin AstraZeneca dan membekalkan pelbagai bantuan perubatan kritikal kepada Indonesia. Ini termasuk 1,000 mesin bantuan pernafasan, 170 silinder oksigen dan 40,000 kit ujian COVID-19. Kesimpulannya, varian Delta pertama kali dikesan di India dan kini dilaporkan telah merebak ke 80 negara. Varian ini adalah 60% lebih cepat merebak dengan simptom yang teruk dan peningkatan kematian telah mencetuskan tsunami COVID-19 di India sehinggakan sistem perkhidmatan kesihatan di negara itu lumpuh. Namun ketika ini, ia mengganas pula di rantau Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Malaysia. Kedua-dua negara ini sedang melakukan sekatan pergerakan menyeluruh dan hanya pematuhan secara total tanpa sebarang pengecualian akan dapat memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ketika ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.